menerangkan tentang pemantapan perpaduan di Malaysia. Apakah langkah yang diambil kerajaan berkesan menyatakan langkah yang telah diambil untuk memperkukuhkan perpaduan di Malaysia. Kumpulan ini terdiri daripada Saya Akil Zakuan bin Zakaria 2021 107 607. Saya Abdul Alif Hakimi bin Abdul Khalid 2021108237. Saya Muhammad Amjad bin Syamsul Mahathir 2021108855. Saya Muhammad Aiman Syahmi bin Janun 2021104723. dan saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Azmi. Nombor matrik adalah 2021104587. Malaysia telah melalui pelbagai pengalaman pahit sebelum berdiri teguh dan kukuh sebagai negara pembangun. Pasti pengalaman dijajah oleh negara asing tidak akan diulangi lagi. Seperti mana yang kita ketahui, penjajahan Malaysia dimulai dengan Portugis, Inggeris, Belanda, Jepun, kemudian Inggeris selepas itu. Teriakan dan sorakan keramat merdeka pada tahun 31 Ogos 1957 adalah tidak semudah yang disangka untuk dilalui kemerdekaan tersebut. Bagi memastikan negara tidak dijajah dan dikukat oleh negara asing, perpaduan kaum amatlah penting demi menjamin ketenteraman negara. Perasaan cinta akan negara, sayang akan negara dan perasaan ingin membebaskan negara daripada sebarang penjajahan adalah satu semangat nasionalisme. Maksud bagi pemantapan perpaduan di Malaysia. Dasar perpaduan negara ialah satu dokumen strategi jangka panjang dan usaha berterusan yang dirangka untuk menetapkan hala tuju perpaduan negara dalam memupuk, mengukuh serta memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dasar ini akan bertindak sebagai pemangkin bagi pencapaian Malaysia sebagai sebuah negara yang bersatu, padu, harmoni dan makmur. Bagi masyarakat yang berbilang etnik, agama dan budaya, perpaduan perlu menjadi agenda utama agar keamanan dan kelangsungan pembangunan negara terjamin, sekaligus mempertahankan kedaulatan negara. Kepentingan DPN ialah pelbagai persekutuan dan rukun negara. Kedua-duanya merupakan tulang belakang pembangunan Malaysia dan menjadi panduan kepada semua dasar kerajaan. Sejarah dan semangat perlembagaan persekutuan dan rukun negara perlu dihayati dan diamalkan oleh semua lapisan masyarakat. Okey, selain itu, kunci utama kejayaan ialah perpaduan dalam kepelbagaian yang kita miliki, keupayaan seluruh rakyat meraihkan kemajmukan etnik, kepelbagaian agama serta kekayaan tradisi menjadi tujuan penting untuk kita, namun itu jangan sesekali kita lupa kerana perpaduan yang kita miliki terus diperkukuhkan agar tiada ruang untuk diganggu oleh sesiapa pun. Masalah-masalah yang boleh menyebabkan kepada perselisihan walaupun kecil hendaklah sama-sama kita harungi dengan penuh berhemah agar tidak diambil kesempatan oleh mana-mana pihak. Di samping itu juga, dasar perpaduan negara adalah payung utama kepada agenda perpaduan negara yang bertunjangkan kepada perlembagaan dan rukun negara. Dasar ini bersifat jangka panjang dan memberikan hala tuju kepada semua pergerakan dalam proses pelaksanaan di setiap peringkat. Untuk membolehkan dan memastikan objektif, dasar perpaduan negara ini akhirnya tercapai. Ia memerlukan penglibatan semua pihak dan lapisan masyarakat bermula dengan agensi kerajaan, iaitu sektor swasta dan setiap rakyat Malaysia. Hasil dari pencapaian itu membolehkan kita memelihara keamanan dan memperkukuhkan keharmonian negara. Seterusnya, perpaduan masyarakat berbilang bangsa, agama dan budaya ialah kunci kedamaian, kemakmuran, kestabilan dan kelangsungan pembangunan negara. Tanpa perpaduan, negara tidak akan mencapai kestabilan yang mutlak, kemajuan dan keamanan yang berterusan. Perpaduan rakyat Malaysia telah di saat bersama-sama bersatu memerangi penularan dan memutuskan rangkaian COVID-19. Kesepakatan yang ditunjukkan oleh rakyat sebagai jentera perpaduan pada saat krisis ini berlaku mencerminkan kematangan rakyat memahami makna perpaduan dan kesepaduan sosial antara kaum. Akhir sekali,
perpaduan negara ialah usaha gigih kementerian bagi mencapai cita-cita perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat majmuk negara kita. Dan saat ini adalah Persekutuan Rukun Negara. Kriteria-kriteria dalam memantapkan perpaduan di Malaysia. Yang pertama ialah menanam semangat patriotisme di kalangan rakyat. Setiap rakyat Malaysia perlulah mempunyai semangat patriotisme yang tinggi untuk mengekalkan kemerdekaan serta keamanan sesebuah negara. Seterusnya ialah mengenali serta menghormati institusi beraja. Sebagai negara raja berperlembagaan, rakyat perlulah mengetahui apa itu erti raja berperlembagaan dan fungsi-fungsi raja. Selain itu, raja ialah sebagai tunjang agama untuk negara Malaysia. Seterusnya ialah menyokong usaha perwira-perwira negara. Sebagai rakyat Malaysia, perlulah mengetahui sejarah perwira-perwira negara yang berjuang untuk negara Malaysia. Perkara ini akan meningkatkan lagi rasa cinta akan negara dan menanam semangat patriotisme yang tinggi di kalangan rakyat. Selain itu ialah rakyat perlulah mengenali lambang-lambang kebesaran di negara. Lambang-lambang kebesaran di negara seperti Jata Negara. Rakyat perlulah mengetahui dan fungsi simbol yang terdapat di Jata Negara. Perkara ini dapat meningkatkan lagi semangat patriotisme di antara satu sama lain. Akhir sekali ialah mempunyai semangat kekitaan. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, kita seharuslah mempunyai semangat kekitaan yang tinggi seperti bertolak ansur dan hormat menghormati antara satu sama lain. Pada zaman ini terdapat beberapa asas perpaduan, antaranya ialah perpaduan yang berlandaskan bangsa dan agama. Perpaduan ini berlandaskan bangsa yang dipimpin oleh fahaman nasionalisme. Ia melahirkan parti politik yang berlandaskan satu bangsa sahaja seperti Parti Orang Melayu, Cina dan India. Perpaduan berlandaskan bangsa ini tidak bertahan lama kerana suatu masa mereka akan bertembung dan tidak mempunyai jalan penyelesaian. Malah, perpaduan jenis ini dianggap sampah serat dunia kerana mereka bersatu atas nama bangsa untuk melawan agama, khususnya agama Islam. Berbeza dengan agama Islam yang mengajak umatnya bahawa perpaduan ini hendaklah berlandaskan agama. Sebenarnya, Islam sudah lama menyarankan perpaduan. Sebagai sebuah agama yang syumul yang menyeliputi semua aspek kehidupan, Islam menyarankan persaudaraan dalam kalangan umatnya tanpa mengenali bangsa. Tidak mengira sama ada mereka orang Melayu, Cina maupun India. Kerana sekiranya mereka beragama Islam, sudah tentunya mereka akan berselisih bahu ketika mendirikan solat di masjid. Ini menggerakkan hubungan persaudaraan bukannya konflik di kalangan mereka. Islam tidak pernah mementingkan bangsa. Bangsa-bangsa ini dicipta untuk memudahkan urusan hidup, bukannya untuk memecah belahkan antara satu sama lain. Muka kita tidak iras antara satu sama lain, sekiranya sama tentulah susah untuk mengenali seseorang tersebut. Maka, perbezaan muka, bangsa dan bahasa adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusialah yang menyalahguna dan memecah belahkan kaum antara satu sama lain. Adalah zalim bagi sebuah bangsa untuk menghitung diri dan menghina bangsa-bangsa lain. Menyedari aliran kebangsaan parti politik yang bertentangan di kalangan negara, perkara ini secara umumnya selalu berlaku. Berbeza dengan amalan persaudaraan dalam Islam yang ada ditulis di dalam agama Islam sebagai contoh, di negara-negara dunia ketiga, fahaman sempit kebangsaan membolehkan sesuatu bangsa itu melakukan apa sahaja sebagai contoh dari segi pemberian subsidi. Subsidi yang diagihkan kepada penyokong parti politik yang tertentu yang menunjukkan ketidakadilan sesama bangsa. Malah, terdapat juga segelintir dalam sebuah kaum menindas bangsa lain hanya kerana kulit mereka yang berwarna putih. Dalam keadaan yang tidak stabil ini, kesedaran taksub kepada bangsa sesama sendiri kadang-kadang sengaja dinaikkan dan direkakan dari semasa untuk menguatkan kesatuan golongan dan gabungan yang berlandaskan perkauman.
Hal ini berlaku kerana tamaknya akan kuasa dan serta berhasrat untuk mengekalkan kuasa tersebut. Sebagai contoh, terdapat golongan yang membesar-besarkan sesuatu dasar. Ada yang menunjuk akan kecintaan kepada bangsa yang dibuat-buat, dan ada juga yang mencium dan menghunus keris. Inilah yang berlaku di kebanyakan negara dunia sekarang ini. Dalam huru hari ini, adakah perpaduan ini dapat dicapai? Akhirnya, perpaduan hanyalah mimpi yang tidak dapat dicapai hingga akhir hayat. Sebaliknya, Islam meletakkan takwa dan beriman dengan pembalasan hari akhirat. Ini kerana jika kita menginginkan perpaduan yang sebenar, maka carilah perpaduan tersebut dengan takwa untuk mencapai kebahagiaan di hari akhirat. Pada pendapat kami, terdapat pelbagai halangan untuk sesebuah negara untuk mencapai perpaduan sepenuhnya. Salah satu halangan yang dihadapi adalah surat khabar pelbagai bahasa. Perkara sebegini boleh melunturkan semangat perkauman antara satu sama lain di Malaysia. Pada masa sekarang, terdapat pelbagai surat khabar yang diterbitkan atau dikeluarkan dalam bahasa seperti bahasa Melayu, iaitu Utusan Malaysia, Cina seperti akhbar Agents Digest, Inggeris seperti Star dan Tamil Vanaka Malaysia. Surat khabar yang terdapat dalam pelbagai bahasa ini telah menyebabkan jarak jurang pemisahan antara kaum-kaum yang terdapat di Malaysia meningkat kerana setiap kaum ingin mendepankan berita, budaya dan perkembangan semasa yang berlaku di dalam sekitar kelompok kaum tersendiri sahaja. Oleh hal demikian, ianya menyebabkan semangat kecintaan terhadap tanah air dan kaum masing-masing sahaja. Perkembangan serta semangat negatif ini tidak dapat membantu antara satu sama lain memahami budaya, bangsa dan sensitiviti kaum lain yang terdapat di dalam Malaysia. Keadaan ini juga mendorong unsur-unsur perkauman di kalangan rakyat Malaysia yang menjadi penyebab perpaduan akan gagal dicapai dengan berkesan. Selain itu juga, jika kita ingin mencapai perpaduan yang sebenar, kita hendaklah melakukan penguatkuasaan terhadap golongan yang suka menghuru-harakan semangat perpaduan di dalam negara Malaysia. Sebagai contoh, mengenakan hukuman yang berat seperti buang kerakyatan negara kepada golongan tersebut agar mereka tidak dapat memasuki sempadan negara dan menyesal akan perbuatan mereka. Seterusnya, sebagai sebuah negara yang memiliki keunikan tersendiri, kerajaan haruslah membangunkan satu agenda utama agar kelangsungan negara terjamin. Perpaduan bukan sesuatu yang boleh dicapai secara mudah, tetapi perlu dipupuk dan diperkukuhkan secara berterusan. Perpaduan juga memerlukan komitmen yang penuh oleh semua pihak agar sesebuah negara itu terus maju, aman dan juga sejahtera. Akhir sekali, untuk mencapai kemajuan bagi negara, sikap penerimaan antar kaum membawa kepada perpaduan yang utuh perlu diamalkan. Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar. Persefahaman kaum juga dapat dipupuk secara berkesan menerusi pendidikan. Hal ini kerana mereka berpeluang untuk saling mengenali dan memahami antara satu sama lain. Dengan itu, mereka akan membesar dengan sikap toleransi dan hormat serta hormat antara budaya terhadap budaya dan agama kaum lain dan kaum yang berlainan antara mereka. Kesimpulannya adalah perpaduan antara kaum merupakan perkara yang wajar dipelihara supaya keharmonian masyarakat pelbagai kaum serta bangsa di negara kita iaitu Malaysia dapat dikekalkan. Seandainya kita berpecah belah dan bertelingkah sama sendiri, maka negara yang damai ini akan terkebelakang serta menjejaskan ekonomi dan kemajuan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu berganding bahu untuk memupuk dan mengukuhkan perpaduan antara kaum ini supaya mencapai status negara maju yang aman sentosa serta meningkatkan kestabilan ekonomi yang lebih konsisten. Seterusnya, perpaduan yang berlandaskan bahasa, bangsa atau sebagaimana yang diperkenalkan oleh Barat adalah tidak sempurna ataupun abadi dan kekal. Tetapi perpaduan yang hakiki adalah berlandaskan ajaran Islam yang mendapat rahmat dari Rasulullah SAW dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Is